Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan ruang masa untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan kita di antara manusia yang di akhir zaman membentukkan sejarah kehidupan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita di antara umat yang terakhir di akhir zaman yang cuba membenarkan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuba mengikutkan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan taifatun mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, ataupun ghuraba di akhir zaman, orang yang dagang di akhir zaman. Siapakah dagang itu? Orang yang mengislahkan di saat manusia fasad, yang cuba memperbetulkan masyarakat di saat masyarakat rosak, sama ada dalam agama, sama ada masalah sosial, semuanya rosak. Maka kitalah, harap kitalah orangnya. Kerana golongan ini akan berterusan pada hari kiamat dan dia tidak akan menunggu siapa yang nak masuk, masuk. Ya, tak perlu berdaftar pakai borang ke tak. Yang penting apabila Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan berterusan di kalangan umat aku zahirina 'alal haq, muncul dengan kebenaran. Riwayat yang lain al-mansurun, mendapat pertolongan Allah. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiri 'alal haq la yadurruhum man khazalahum, dan tidak memudaratkan bagi orang yang nak memudaratkannya hatta ya'til amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Jadi golongan ini golongan yang hebat, golongan yang kuat, golongan yang macam mana kita dulu nak jadi sahabat Rasulullah tak dapat, ya, sekarang golongan ini kita berpeluang untuk mendapatkannya. Tetapi bagaimana? Itu persoalannya. Dan siapakah golongan ini? Masalahnya ramai sangat yang menggelarkan dirinya ahli sunnah, ramai sangat golongan-golongan Islam sekarang ni yang menonjol akan kononnya dialah Islam. Siapa dia? Ini yang jadi masalah. Siapa Kak Zarina? Ya, mana tu kok dapat golak laki lagi. Golongan ini berdalilkan daripada kaul ulama yang kita katakan penafsiran 3 kurun terbaik. Di antaranya ialah Imam Ahmad. Imam Ahmad bila ditanya tentang golongan yang mendapat pertolongan Allah ini, dia mengatakan, aku tidak nampak selain daripada ahlul hadis. Ya, dia mengatakan aku tidak nampak selain daripada ahlul hadis. Imam Ahmad 3 kurun yang terbaik, dalam 3 kurun yang terbaik. Dan kedua, Abdullah ibnu Mubarak di kalangan tabi'in atau tabi'in mengatakan juga mereka itu adalah ahlul hadis. Dan yang ketiga, Ali Al-Madini, guru kepada Imam Al-Bukhari, mengatakan aku tidak nampak golongan ini melainkan daripada ashabul hadis. Ya, subhanallah, ketiga-tiga ulama silam, ulama salaf telah mengisytiharkan mereka itulah ashabul hadis. Siapa dia ahlul hadis ni? Ya, siapa dia? Kalimatun, siapa dia? Ya, golongan ni. Golongan ini itulah golongan yang sibuk nakkan hadis sahih, mai kita beramal hadis sahih. Ya, jangan guna hadis dhaif palsu. Kita kembali kepada hadis sahih ikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Jadi itulah kita, ya, ustaz-ustaz yang kita belajar, kita tak tahu, tanya ustaz yang faham ni. Macam Yayasan Ta'lim ni, dia antara ustaz-ustaznya masya-Allah, ya, ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, hadis sahih. Jadi inilah golongan dia. Cuma kita tidak register, tidak berdaftar, tetapi kita tahu melalui ilmu kita. Tapi macam ibu-ibu kena belajar lah, baru nampak. Kalau tak belajar tak nampak. Ya, kenapa kita memerlukan amalan-amalan sunnah, akidah yang sahih. Ini semua jalan yang akan menentukan. Jadi alhamdulillah perjalanan kita begitu kedudukannya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang terpilih ini. Amin. Baik, kita masuk balik. Muka surat 6
464. Wasiat ke-44. Wasiat yang ke-44. Lagi 6 muka surat dah nak habis. 6 tajuk lagi, insyaAllah. Ya. Periksalah saudaramu sesusuan. Okey, kita dah bicarakan tentang ni sedikit sebanyak, tentang ibu susu, anak susu, adik susu, apa lagi, ya. Tapi yang confirm kebanyakan masyarakat ni satu susu. Ibunya ibu susu. Susu apa? Susu lembu. Okey. Allah. Terima kasih. Periksalah saudaramu sesusuan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun faka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dhalika faqalat innahu akhi faqala unzurna man ikhwanukunna fa innama rada'atu minal maja'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tempatnya, sedangkan di samping Aisyah ada seorang lelaki, seakan-akan wajah baginda terus berubah, seakan-akan beliau tidak menyukai hal ini. Lalu Aisyah berkata, dia adalah saudaraku. Lalu baginda berkata, periksalah siapa saudaramu, kerana sesuatu itu termasuk kelaparan. Okey. Kisah ini berkaitan dengan masalah, ya, Rasulullah SAW nak mengajar kita dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ingat ya, bila peristiwa-peristiwa ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW, jangan kita buat ulasan sendiri. Tengok Aisyah tu, ya, duduk dengan orang lelaki, kan. Ini perbuatan ini adalah perbuatan golongan Syiah yang suka memperkatakan tentang Ummul Mukminin, ya. Oh, jangan duduk kat Umi. Pergi. Umi dia meh duduk kat ni ayah ustaz. Ya, kerana Aisyah selalu diperkatakan oleh Syiah dengan perkataan yang jahat. Apabila dia perkatakan Aisyah menceritakan hal-hal peribadi dalam rumah, ya, sedangkan ianya amat penting untuk kita, betul tak? Apa yang berlaku antara Aisyah dengan Rasulullah bukan cerita hal peribadi, tetapi hukum hakam keluar. Ya, bukan Aisyah cerita semata-mata, tetapi hukum hakam keluar, yang mana akhirnya hukum hakam itu bermanfaat kepada kita, bermanfaat kepada umatnya. Tetapi sayang orang Syiah yang jahat hatinya, busuk hatinya, yang nak menghina isteri Rasulullah yang terbaik, di antara isteri yang terbaik, yang tersayang, Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan dengan ungkapan berbagai-bagai. Ini di antara ungkapan yang selalu Syiah kaitkan dengan Aisyah pun duduk dengan lelaki lain, tak setia pada Rasulullah. Jahat, ya. Okey. Apabila kita melihat dalam hadis ni, Aisyah menganggap bahawa lelaki ini adalah adik-beradik sesusu. Cuma Rasulullah nak membetulkan, kerana kefahaman orang dahulu adik-beradik sesusu dan macam kita juga, macam adik-beradik. Tetapi sesusu yang bagaimana? Itu yang kita lihat. Berapa kali susu? Lepas tu had umur susu. Semua tu diambil kira, ya. Kalau baru susu sekali, tidak diiktiraf sebagai adik-beradik susu. Kalau disusukan waktu dia dah kenyang, ya, maka dia tidak dikatakan memberi susu di waktu kelaparan. Okey, jadi di sini datang hukum hakam yang akan kita bahaskan tentang siapakah adik-beradik sesusu. Adik-beradik sesusu. Okey. Dia berkaitan dengan mak susu, anak susu, adik-beradik sesusu. Dia tidak seperti mak angkat, adik angkat, anak angkat, tak sama. Beza. Ya, mak angkat, anak angkat, adik angkat, dia lebih berbahaya. Kenapa membahaya? Kak Zainab bertanya, kenapa membahaya? Lihatlah kisah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Itu mak angkat, anak angkat. Ya. Ya. Okey, baik. Wahai saudari muslimahku, Islam telah mengaturkan hubungan antara anggota masyarakat dengan peraturan paling baik dan memberikan hukumannya kepada setiap individu yang berada di situ agar dia boleh berbuat dari jalannya. Islam mengatur hubungan antara seorang ibu dengan anak sesuanya. Firman Allah di dalam surah An-Nisa, Al-Baqarah ayat 233.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سألتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Para ibu hendaklah menyusukan para anak-anak selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nampak tak? Penyempurnaan susuan ialah 2 tahun penuh. Dan kewajipan bagi seorang ayah memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf. Okey. Penyusuan secara penuh 2 tahun. Secara kurang 1 hari. Lepas tu susu lembu. Dan paling lebih tak ada. Ya, kalau lebih tu mungkinlah kita katakan oleh kerana Allah mengatakan begitu, yang paling baik 2 tahun. Kalau tidak dia jadi bermasalah. Takut dia jadi bermasalah. Dah besar pun nak menyusu. Ya, setengah orang kan sampai anak tu dah besar. Ni berapa tahun ni yang kecil ni? Berapa tahun dia? 2,5 kan. Maksudnya setengah orang tu umur dah 3 tahun 4. Saya pernah tengok ya, main-main dah besar dah, main-main. Lepas tu dia pergi kat mak dia, menyusu lagi kan. Dia bukan apa, sebagai nak rasa-rasa ke apa tak tahu. Macam tu, pasal dia tidak dihalang. Dia asalnya kaedah ini, penyusuan yang penuh ini bukanlah semestinya menyusu aja, tak ada makanan kan. Kita tengok dalam kisah Rasulullah SAW waktu nak menghukumkan wanita yang berzina tu, diarahkan 2 tahun, disertakan makanan. Kesudahannya disertakan makanan. Ya, okey. Dan bapa pula memberi nafkah secara ma'ruf. Seorang suami, dia tak sebut seorang ibu. Heran juga ya. Tapi sekarang ibu yang banyak kerja, suami lepak aja. Seorang yang tidak dibebani melainkan ke atas dasar kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum la tukallifu nafsun illa wus'aha. Ini menunjukkan bahawa Allah berikan hak keupayaan kita setiap suatu perkara tu, hak mana kita mampu. Seseorang itu tidak dibebani melainkan atas dasar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya. Ada sesuatu tertinggal ni saya. Okay. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya. Dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin memisahkan sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dengan permesyuaratan, maka tidak ada dosa ke atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patuh, ya, yang patut, upah susu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah ya. Walaupun menyusu anak dia ada syarat-syarat dia, ya, ada perjanjian, ada timbang rasa. Ya, kadang-kadang isteri itu tak nak menyusu, maka suami berbincanglah dengan baik, jangan dipaksa. Ya, dan kadang-kadang suami mengarahkan tinggalkan susu, maka itu berbincanglah dengan cara baik. Tapi al-muhim, kalau nak 2 tahun. Dan kalau nakkan anak itu disusu oleh orang lain pun tak menjadi masalah. Upah. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah. Halimatun, yang Rasulullah di rumah Halimatun. Halimatun mana? Sa'diyah. Sa'diyah tu nama apa? Nama tempat. Kak Halimatun mana?
Kak, nama penuh apa? Okey. Ada kalanya seorang ibu tidak mampu mengasuh bayinya kerana suatu alasan. Ya, kadang-kadang kita lihat ibu di zaman dahulu memang letih. Ya, beranak tahun ni, beranak tahun depan, beranak tahun akan datang kan. Beranak tahun yang dah lepas dan 2 tahun lepas, dia berturut-turut anak-anaknya, ya. Bapa relax je. Maksudnya bapa taklah dia sibuk bekerja, ya. Lalu ada seorang wanita muslimah yang bersedia untuk menyusui bayi tersebut. Boleh jadi kerana setelah sekian lama atau telah meninggalnya. Setelah meninggalnya, wanita yang menyusui itu lupa bahawa dulu dia mempunyai anak susuan. Kemudian setelah bayi yang disusui menjadi seorang pemuda, ia kahwin dengan anak perempuannya. Boleh jadi pernikahan ini sampai terjadi kerana kelalaian semua pihak tentang penyusuan tersebut. Dari sini terjadilah apa yang diperingatkan terhadap orang Muslim kerana dia telah menikah saudarinya sesusuan. Okey, ini di antara orang dulu bila dia dah menyusu dia lupa. Yalah, kita pun kadang-kadang lupa. Budak besar tu mungkin kita bagi dalam 2-3 kali makan, 2-3 hari, lepas tu kita dah berpisah. Dah berpisah lama tu, akhirnya kita pun ada keluarga kita, anak kita besar, anak dia besar, berjumpa. Jadi masalahnya kita tak tahu kedudukannya kalau kita tak diceritakan kepada orang tu. Jumpalah Pak Mat dengan $4. Oh, kamu lama tak jumpa kan. Anak kita dah besar, anak kita nak dikahwin. Lepas tu kita terlupa bahawa isteri dia tu pernah menyusukan anak kita. Dia jadilah satu benda yang berat dalam bab ini. Oleh kerana tu adik-beradik, ya, Rasulullah amat tegas dalam bab keturunan, nasab. Dia amat meneliti kerana nasab ni amat penting, ya. Itu pasal diletakkan dalam kategori nak kahwin, di antaranya nasab. Ya, nasab yang baik itulah yang terbaik. Okey, keturunan yang baik. Jadi disusunkan, kalau kita pernah menyusukan orang ataupun adik-beradik kita pernah menyusukan, kena ambil kira, kena. Kalau tak, kita takut. Kerana barat dah hancur dah. Ya, kalau kita baca surat khabar pun, na'udzubillah min zalik. Mak tu tahu itu anak dia sampai dah nak berkahwin. Sampai berkahwin pun. Tapi akhirnya kes tu dibongkar dan masuk mahkamah, mak tu kenalah. Sampai macam itu sekali. Ya, kejadiannya menakutkan. Kerana kahwin adik-beradik sesusu samalah seperti kahwin adik-beradik. Macam mana fungsi susu tu, nampak tak? Begitu erat, dia bukan boleh main-main. Okey. Maka kita akan mempelajari hukum hakam dalam masalah ini agar kita mendapat pengajaran dari apa yang pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Aisyah. Warna wajah beliau terus berubah kerana menemui pemandangan yang tidak diduga di hadapannya. Tersirat amarah di wajah beliau yang mulia. Lalu baginda bertanya, "Siapakah ini?" Aisyah menjawab, "Dia adalah saudaraku sesusuan." Ya. Maksudnya Rasulullah masuk, macam mana bertukar warna? Kak Sabah, muka surat 466. 467. Macam mana tukar warna? Ya, kerana Rasulullah seorang yang cerah, putih, ya, ke kuning-kuning lansat. Macam mana warna tu, orang kata kuning lansat, putih lah. Ya, orang Arab. Bila dia marah tu, muka dia merah, berubah merah. Okey. Lepas tu dia kata, "Siapa ni?" Lalu Aisyah menjawab, "Dia adalah saudaraku sesusuan." Beliau menanggapi jawapan Aisyah itu dengan berkata, "Periksalah siapa saudaramu." Maksudnya cari, ya, pastikan kedudukan dia. Bukan maksudnya kalau ada adik-beradik sesusu boleh buat begitu saja. Ya, pastikan. Adakah maksud sesusu itu bagaimana? Okey. Maksudnya periksa siapa yang menjadi saudaramu sesusuan. Apakah dia saudara sesusuan yang benar dengan diikuti syarat ataukah tidak? Di antara syarat itu ialah penyusuan itu terjadi pada masa yang memang syaratnya tepat untuk dilakukan penyusuan dan dengan jangka waktu yang di situ berlaku hukum saudara sesudah penyusuan. Ini kerana hukum tentang penyusuan ini memang mempunyai syarat. Selanjutnya baginda berkata, "Sesungguhnya penyusuan itu termasuk kelaparan." Maksudnya penyusuan yang diharamkan untuk berkhalwah ataupun lain-lainnya termasuk dalam kelaparan. Maksudnya dengan syarat baby itu lapar. Ya. Maksud kalau lapar macam kita lapar. Kita lapar nak makan. Okey.
makan pagi, makan tengah hari ataupun makan malam. Itu dikategori. Kalau tak lapar, ada baby tak lapar, ada. Macam kita tak lapar, sarapan lepas pagi tu pukul 10 minum teh, ataupun petang minum kopi, malam sebelum tidur. Itu yang dikatakan tak lapar. Mungkin baby itu minum santai, kan? Okey. Wahai saudari muslimahku, begitulah kita melihat masalah ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Maka dari itu kita perlu meneliti masalah ini. Boleh jadi engkau akan bertanya-tanya, apakah memang di sana ada masa-masa tertentu yang menetapkan hukum penyusuan dan di situ ada hukum pengharaman. Para ulama saling berbeza pendapat dalam masalah ini dengan perbezaan cukup tajam. Tetapi secara global, perbezaan pendapat tersebut ada kami huraikan 3 macam. Okey, pendapat dia masalah fiqh ni banyak, tetapi diputuskan 3 yang masyhur. Ya. Sedikit ataupun banyak. Yang pertama, sedikit ataupun banyak jumlah penyusuan itu adalah sama dalam pengharamannya. Mereka berdalilkan Al-Quran. Okey, sikit banyak sama aja. Waktu lapar tu berdalilkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akh وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibu anak-anakmu yang perempuan, saudara adik-beradik yang perempuan, adik-beradik bapamu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari adik-beradik kamu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuanmu sepenyusuan. Okey, ini di antara yang diharamkan. Di dalam ayat ini tidak disebut jumlah penyusuan. Ulama mengatakan ayat ni dia tak sebut berapa kali susu. Okey, amat penting ya benda ni, perbahasan. Nanti saya huraikan di akhir nanti. Mereka juga berdalilkan bahawa Uqbah bin Al-Haris berkata, aku menikahi Fulanah binti Fulan. Lalu datang seorang perempuan kulit hitam seraya berkata, dulu aku pernah menyusui kamu berdua. Lalu aku mendatangi Nabi SAW dan kukatakan, aku sudah menikahi Fulanah binti Fulan. Lalu datang seorang wanita kulit hitam seraya berkata kepadaku, sesungguhnya aku dahulu pernah menyusui kamu berdua, padahal dia adalah pembohong. Ya, Masya Allah. Lelaki ini, ya, Uqbah mengatakan dah kahwin dah, tiba datang seorang perempuan tegur, kamu berdua ni adik-beradik sesusu. Tapi dia kata perempuan ni pembohong. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu baginda berpaling dariku, maka aku pun menghadap di depan wajah baginda seraya aku katakan, sungguhnya dia adalah bohong. Beliau berkata, lalu bagaimana dengan wanita itu? Padahal engkau beranggapan bahawa dia benar-benar pernah menyusui kamu berdua, maka ceraikanlah isterimu. Okey, maksudnya baginda mengatakan kamu tak tahu dia tu waktu kamu kecil. Ya, maklumat tu ada pada dia dan dia hanya nak menyampaikan dalam bab-bab yang begini, ya, bahawa dia pernah menyusu kamu berdua. Kamu yang kata dia pembohong. Disebabkan apa? Disebabkan dah kahwin dan sayang kan. Tetapi bila dah sampai hukum begini, kamu tak boleh sewenang-wenang mengikut hawa nafsu kamu. Maka Rasulullah kata, ceraikan isteri kamu tu. Ya, tak bolehlah dianggap adik-beradik. Menurut mereka, Nabi SAW tidak menanyakan Uqbah tentang lamanya jumlah penyusuan, namun langsung menyuruh menceraikan isterinya. Di sini dapat diketahui bahawa tidak ada yang perlu dipertimbangkan kecuali dengan sebut penyusuan itu sendiri. Selagi pada sebutan penyusuan, maka disitulah berlaku hukum penyusuan. Di samping dalil ini masih ada dalil-dalil lain yang pernah diriwayatkan yang berpendapat seperti ini adalah Ali Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Al-Musayyab, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan menurut satu pendapat darinya. Okey. Ini pendapat yang pertama. Berarti susu aja terus hukumnya berlaku. Kedua, pengharaman tidak berlaku kecuali dengan meminum 5 penyusuan yang berbeza-beza. 5 penyusuan yang berbeza-beza. Maksudnya 5 kali lapar.
Bukan 5 penyusuan, dia isap-isap, dia buka mulut dia, lepas tu dia isap balik, ada. Penyusuan, sekali susu kenyang, ya. Kali kedua pula bila waktu dia lapar, susu kenyang, tidur. Okey, macam tu. Mereka berdalilkan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dahulunya pernah turun dari Al-Quran 10 penyusuan yang diketahui adalah diharamkan. Kemudian hal ini dihapuskan dengan 5 penyusuan yang diketahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan itulah yang dibaca dari sisi Al-Quran. Okey. 5 penyusuan. Ini kaul Aisyah dalam bab ini. Dalil ini dibantahkan bahawa Al-Quran tidak diriwayat kecuali secara mutawatir. Dan andai kata benar apa yang dikatakan Aisyah ini, tentu dalil itu juga diketahui oleh orang-orang yang tidak berpendapat seperti itu, apalagi di antara mereka ada Ali dan Ibnu Abbas. Secara umum yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Asy-Syafi'i menurut salah satu riwayat, dan keduanya Ahmad, Ibnu Hazim dan majoriti ahli hadis. Okey. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan Aisyah sendiri berkata 5 kali susu. Dan dia berhujah, tetapi kita tak jumpa dalam Al-Quran. Mungkin disebabkan ayat setengah hukum tu nasikh dan mansukh. Apa dia nasikh dan mansukh? Ayat tu dihapuskan, tapi hukum berjalan. Ayat ada, hukum dihapuskan. Dia itu kaedah Al-Quran. Ya, beberapa kaedah. Jadi wallahu alam, Aisyah kata ada, tapi kita tak jumpa pada lafaz tersebut. Tetapi Aisyah mengatakan hukum itu berjalan sehingga Rasulullah wafat. Dan hujah itu kuat. Kerana apa? Yang pendapat ini termasuk juga Ibnu Mas'ud, ya, dan ahli mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, Ibnu Hazm. Okey, kita berhenti. Yang kedua, di situ kedudukannya. Yang ketiga, pengharaman ini ditetapkan dengan adanya 3 penyusuan. Mereka berdalilkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 penyusuan tidak menimbulkan pengharaman. Begitu pula 2 penyusuan. 2 kali Rasulullah sebut kan. 1 dan 2. 3 dia tak sebut. Maksudnya 3 lah bermulanya. Menurut orang-orang yang mendukung pendapat ini adalah nas yang jelas tentang penafian pengharaman dengan batas minimum 3 penyusuan. Sehingga pengharaman itu terbatas dengan 3 penyusuan. Yang berpendapat seperti ini adalah Ubaid, Daud Az-Zahiri dan Ahmad. Abu Ubaid, Daud Az-Zahiri dan Ahmad menurut riwayat darinya. Begitulah wahai saudari muslimahku yang seharusnya engkau ketahui dan engkau pelajari dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tiga hukum berlaku di sini. Anak susu pertama, dikatakan anak susu itu 1 penyusuan. Pendapat yang pertama, 1 penyusuan. 2, 5 penyusuan. 3 penyusuan. Okey. Kita nak ikut mana? Jadi persoalan. Kalau Kak Sabah macam mana? Kak Sabah tengok. Kalau tengok memang nampak tu je lah. Nombor 2, 5 penyusuan. Atas bukti? Ya. Ini ya, nampak tak cara ulama-ulama dulu benda-benda macam ni pun jadi perbahasan disebabkan pemahaman Al-Quran dan hadis yang berbeza-beza. Oleh kerana itu kita meraihkan semua ni. Kalau berlaku nanti 3 keluar fatwa, 3 fatwa yang berbeza, jangan kita pula bergaduh, ustaz tu tak betul, ustaz kita pula jenis cepat menghukum, ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul, kita yang betul sudahnya. Hanya kita pun tak betul. Okey. Dalam bab ini kita berdiri dengan dalil. Tapi dalil semua clear kan? Paling rajih. Kita cuba cari paling rajih, paling dekat. Ya. Bagi saya
wallahu alam disebabkan pada yang kedua dan yang ketiga tu kuat. Kedua ni ada hujah, ya, hujah. Tetapi yang ketiga itu ada pengkhususan, lebih khusus, lebih terperinci, ya, disebabkan dia ada satu dalil yang clear. Macam yang ni dia dikaitkan, dikupaskan, kan, cuba dikeluarkan hukum. Tetapi pada bab yang ketiga tu, pada hukum yang ketiga tu ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, ya. Satu penyusuan tidak menimbulkan pengharaman, begitu pula dua penyusuan. Dengan arti kata lain, ya, bagi kita bahawa Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Hadis, begitu kedudukannya, ya. Kalau kita melihat yang lain tu, disebabkan Aisyah mengatakan itulah yang dibaca di sisi Al-Quran, sedangkan kita tak jumpa dalam Al-Quran sehingga Rasulullah wafat. Kita tak jumpa, kan, dalam Al-Quran takkan jumpa tentang 5 kali itu. Tapi dia kata Rasulullah SAW meninggal dunia, itulah yang dibaca di sisi Al-Quran atau difahami di sisi Al-Quran. Maka dua pendapat ini kuat khilaf dia. Habis macam mana kita nak buat? Kekuatan khilaf. Namun begitu, wallahu alam, bagi saya raikan siapa yang kata 5, bagi saya 3. Disebabkan dalil khusus tu ada. Rasulullah mentafsirkan Al-Quran, disebabkan khusus dalil ini, tak tahu bila dia muncul dan tak tahu adakah dia dimansuhkan, tapi hukum hadis sahih, maka kita mendahulukan hadis ini. Dengan arti kata lain, 3 kali susu. Tapi kalau orang kata 5, kita raikan. Kalau orang kata sekali, jangan bergaduh, kan, kita raikan. Ada orang ambil anak angkat tu, Ustaz. Ambil lah. Anak dara, dia ambil anak angkat lelaki. Habis tak ada, dia tak ada nak menyusukan. Dia kena susukan lah. Ataupun dia buat jadikan budak tu siapa daripada adik-beradik dia yang boleh menyusukan, supaya dia pangkat mak saudara ke, begitu kedudukan. Faham? Macam adik-beradik kita lah, kan, pangkatnya. Kalau adik kita menyusukan, maka hukum anak tu macam anak saudara kita, tak apa. Kalau kita tak ada nak menyusu. Tapi orang sekarang ni dia tak kira dah, dia makan apa ubat hormon terkeluarlah susu. Susukanlah. Tapi budak tu dah besar, dalam darjah 4. Nak menyusu apa tu? Itu dah tak boleh nak menyusu. Kalau pam banyak ni susu tak kenyang dia. Ada kes jadi di zaman Rasulullah bab tu. Tapi itu ulama mengatakan pengkhususan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Kenapa kalau budak dah melebihi 2 tahun, ya, dia tidak dikatakan anak susu. Itu pendapat yang paling kuatlah. Pasal dia kalau lebih 2 tahun, dia menyusu bukan untuk kenyang, kan, untuk enjoy. Dia ambil teh letak susu, teh tarik. Okey, boleh. Ada benda yang nak diperbahaskan, kita perbincangkan. Kenapa kalau kita tak menyusukan, anak susu, anak angkat ni, dia akan masalah. Sama ada suami, isteri, akan timbul masalah. Nak jaga aurat, nak jaga apa segalanya. Okey. Jadi wallahu alam, saya cenderung pada pendapat yang ketiga, kerana dalil tu ada. Tapi kalau orang kata pendapat 5 kali, ahlan. Pendapat sekali, ahlan. Tapi pendirian saya 3. Dan ingat, kanak-kanak itu mestilah, kalau ikutkan kaedah, dia tidak makan apa-apa, dia minum susu untuk mengenyangkan. Itu di antara syarat-syaratnya, ya. Kalau budak tu dah makan apa tu,
Dia dah jadi hukum dia agak Wallahualam. Tapi kita nampak dia dah ada makanan untuk mengenyangkan dia. Kecuali kalau tiba-tiba next term tak ada nak bagi, ya Allah, kan kita pun macam mana ni, kita pula menyusukan dia, kan. Secara automatik dia dalam keadaan kelaparan. Bawah umur lah, bawah umur. Haramnya anak menyusu, hukum anak susuan ini seperti hukum anak kita sendiri, kecuali pada faraid. Dia tak ada hak dalam faraid, tetapi dia ada hak dalam wasiat. Anak tak ada hak dalam wasiat. La wasiyatul lil waris, kata Rasulullah. Kita nak wasiat pada anak-anak tak ada, dia mesti difaraidkan. Tapi mereka ini, budak-budak ni, anak sesusu ada wasiat, tetapi dengan syarat apa dia? Tidak melebihi 1/3. Tidak syarat. Okey. Ada perbahasan lagi? Boleh faham? Kak? Boleh. Kak Zarina, manalah tahu kau nak baby lagi ke? Baby angkat. Anak angkat lain dengan anak susu. Ya, anak angkat lain dengan anak susu. Ya. Anak angkat tak bebas. Anak susu bebas. Ya. Apa dia? Anak susu lah, anak susu. Maksudnya anak sesusu. Kalau anak tu tak disusukan, dia masalah lah, jadi anak itu anak angkat. Kita boleh kata yalah. Saya dekat pejabat saya, anak tu dia kata suami dia saya dengan anak tu. Dia kata anak tu dah 20 tahun dah, anak perempuan tu. Tapi dia betul-betul kecil kan, umurlah macam anak tu. Yalah, tapi itulah dia jadi hukum macam tu, terjagalah. Masalah sikit. Kerana masalah aurah kan. Aurat itulah dia antara masalah. Nak bagi tahu anak dia tu pun dah jadi sebersalah, kamu anak angkat apa semua. Tak apa, insya-Allah ada hikmah. Okey, ada persoalan sini tak ada? Wasiat yang ke-45. Bai'ah wanita dan hukum-hukumnya. Bai'ah, apa pula bai'ah tu? Ba'ah, jual. Bai'ah, perjanjian. Bai'ah, perjanjian. Bai'ah bunyinya simple, tetapi dia memainkan peranan yang besar dalam hidup, terutamanya bagi seorang yang berada di bawah seseorang. Maksudnya bawah jemaah, bawah apa lagi, daulah negara. Yang lambat kena duduk depan. Orang lambat, orang awal kena duduk depan. Tak, sini lain. Orang lambat kena depan. Okey. Bai'ah ini adalah sunnah. Dan bai'ah ini silap dia menjadi, dia macam hukum hakam juga. Silap penggunaan dia jadi berbahaya. Bai'ah ini sunnah yang dijalankan untuk lelaki dan perempuan di bawah pemerintahan Islam. Okey, kalau ada kerajaan Islam, maka Amirul Mukminin, pemerintah suruh bai'ah, maka kena bai'ah. Wajib. Kalau siapa yang tak berbai'ah, berdosa. Dengan syarat apa dia? Pemerintahan Islam. Penting tu, noktah tu. Ada kerajaan Islam. Kalau tak ada, tidak dibenarkan syarak. Bai'ah khusus tak dibenarkan. Misalan kami ada kelompok, misalnya kelompok grup persatuan, ya, ini yang biasa berlaku pada golongan Sufism. Tok guru dia suruh berbai'ah, haram hukumnya, tak boleh. Kerana bila mereka berbai'ah, taat setia dari segala umur perbuatan. Bai'ah yang begitu tidak dibenarkan. Maksudnya kami akan taat Amir ketua kami akan begini ikut arahan apa semua, tak dibenarkan. Haram. Dan bai'ah ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam Islam semenjak-menjak ini. Misalnya golongan Khawarij.
Dia ada ketua dia yang mengarahkan bai'ah. Kenapa bai'ah ini berbahaya? Bai'ah ini satu ikatan. Bila dia dah terikat, dia akan buat apa saja. Itu yang kita takut. Dia sanggup mati. Oleh kerana itu bai'ah mesti ikut prosedur, mesti ada dalil, cara dia. Ya, okey. Kita masuk bab bai'ah yang disebutkan. Dan bai'ah ini terbahagi kepada beberapa bahagian, bai'ah khusus dan bai'ah umum. Bai'ah khusus yang mentaati kepada pemimpin. Bai'ah umum misalnya untuk melakukan, tak setia melakukan solat, tak setia melakukan amal-amal kebajikan, itu lain. Tapi bai'ah yang dibuatkan oleh misalnya Amirul Mukminin Rasulullah, ya, itu semua bai'ah taat setia yang sanggup berkorban apa saja. Okey, kita tengok. An Umaymah binti Ruqaykah radhiyallahu anha. Oh, Ruqaykah pun nama perempuan lelaki ya. Raqiqah. Kenapa? Umaymah perempuan, Raqiqah lelaki. Dia berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin ubayyi'uhu fashtarata alaina ma fil Qur'an la tasrikna wa la taznina wa la taqtulna awladakunna wa la ta'tina bi buhtanin taftarinahu qala lana fi mastata'tunna wa ataqtunna qulna Allah wa rasuluhu arham bina min anfusina qulna ya Rasulullah ala tusafihuna qala inni la usafihun nisaa innama qawli li mi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidatin. Dari Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang wanita yang aku hendak berbai'ah kepada baginda. Maka beliau menetapkan syarat kepada kami apa yang ada di dalam Al-Quran. Janganlah kamu mencuri, berzina, membunuh anak-anakmu dan berbuat dusta yang kamu ada-adakan di antara tangan dan kakimu. Kemudian beliau berkata kepada kami, menurut kemampuan dan kekuatanmu. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengasihi kami daripada kami diri sendiri. Kami juga berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berjabat tangan dengan kami? Baginda menjawab, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya ucapanku kepada 100 wanita sama dengan ucapanku kepada seorang wanita. Okey. Wahai saudari muslimahku, Islam datang untuk mengangkat kedudukan wanita yang sebelumnya mereka dalam kedudukan yang sangat hina. Bahkan ada sebahagian bangsa yang memandangkan wanita bukan selayak manusia. Ini merupakan pandangan bangsa-bangsa Nasrani pada masa lampau. Salah seorang pemimpin mereka yang suci pernah berkata, wanita adalah pintu masuk bagi syaitan ke dalam diri manusia. Ia suka menentang hukum Allah dan mengotori kaum lelaki. Ya, ini dia dianggap pada zaman dahulu. Ya, tapi dengan adanya Rasulullah SAW, wanita mendapat darajat, ya, dapat nilai yang tinggi. Sehingga kan dalam Al-Quran ada ayat-ayat mendahulukan wanita. Dan sehingga dalam surah pun ada surah wanita. Surah laki tak ada. Siapalah kami? Cewa. Tak, itu atau kifi kan? Allah yang tetapkan. Tapi nak menceritakan, ya, sebenarnya itulah hikmah yang terkandung Allah utuskan Rasul untuk mengangkat balik darjat wanita. Kemudian ada pula pembahagian bangsa lain seperti hal bangsa Parsi yang memandang wanita dengan pandangan yang melecehkan dan menganggapnya sebagai hamba abdi, sehingga dia tidak mempunyai hak sedikit pun, tidak boleh mengajukan pendapat, bahkan seorang lelaki boleh terus menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sebahagian bangsa lain seperti bangsa Yahudi memandangkan wanita dengan pertimbangan tertentu bahawa wanita itu sama kedudukannya dengan bibi, dengan pembantu, bibi pula. Bahkan seorang ayah boleh menjual anak perempuannya sendiri jika tidak suka kepadanya. Masya Allah, jual barang, jual anak seperti harga ni. Orang sekarang pun begitu juga, jual anak disebabkan rokok apa semua kan keluar dan surat khabar. Auzubillah. Apabila seorang isteri yang datang bulan, maka mereka tidak mendekatinya sama sekali, tidak memberikan makanan, dan wanita tidak boleh menyentuh alat perkakas sehingga dia menjadi suci dari haidnya. Di kalangan bangsa Arab, keadaan wanita juga tidak lebih dari gambaran-gambaran tersebut. Itu dia perbuatan yang Yahudi buat terhadap wanita-wanita. Ya, macam mana ibu-ibu? Wanita-wanita yang mana dalam haid, ya, mereka tak boleh duduk rumah sama.
buat rumah satu rumah kat belakang tu, kamu duduk kat situ, pakai periuk sampai suci. Nilaian orang Yahudi satu ketika dia anggap wanita itu kotor, dan kekotoran itu difahamkan begitu kedudukannya. Siapa masak nasi dalam bait, wallahu a'lam. Ya, orang Yahudi punya pandangan begitu kedudukannya. Wanita-wanita diasingkan kalau dia kotor. Ya. Mungkin dia makan kedai mamak kot. Lalu Rasulullah membetulkan, ya, apabila satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan baring atas riba Aisyah, dan Aisyah dalam keadaan haid. Satu. Dan kedua, Rasulullah minum air. Aisyah minum air, dia dalam haid. Lalu Rasulullah ambil cawan yang ada air tu, dia tengok. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, aku dalam haid, aku dah minum air tu." Rasulullah tengok tempat mana Aisyah minum, lalu dia minum. Nak membenarkan bahawa wanita haid itu bukan hukumnya kotor najis dari sudut tu. Dia hukum dia najis hukum, kotor hukum, bukan kotor pada tubuh badan yang dianggap oleh orang Yahudi. Benda tu kotor sampai dipisahkan. Dan perbuatan itu telah menjadi sedikit sebahagian pada masyarakat kita di Malaysia. Kat mana? Siapa tahu? Kalau kita dengar IKIM, kadang-kadang kita dengar benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk kami adalah produk Islam. Yang membuat produk kami, dia ceritalah. Dan kita tidak membenarkan orang yang dalam haid membuat unsur Yahudi. Cuba dengar, kadang-kadang kononnya produk apa kilang-kilang Islam ni, perempuan dalam haid tak boleh pegang benda-benda ni. Semua Yahudi punya cara pemikiran. Dan kefahaman sedikit orang Hanafi, ya, dia tak mau makan kat kedai, ya, disebabkan takut di antara tukang masak tu orang perempuan haid ataupun lelaki junub, tak makan. Fahaman Yahudi. Produk Islam, fahaman Yahudi kan. Nampak tak? Ilmu, ibu-ibu, ilmu kena faham, ya. Itu pasal kita ada ilmu, kita nampak apalah. Letaklah pakar motivasi ke siapa pun, kita dengar tu dah ngarut dah. Pasal orang semua tak tahu. Ustaz tahu, Ustaz tegur dalam kelas je lah. Tapi konsep tu, betul tak? Kalau kita tengok hadis bahawa perempuan yang macam ni diasingkan, dan begitu juga orang Islam buat. Kononnya orang-orang yang dalam junub atau haid tak boleh sentuh makanan unsur Yahudi. Senang cerita. Tak jadi masalah. Tak ada masalah. Tapi elaklah makan Cina apa semua tu. Kedai Melayu banyak. Kita tang Cina tu puncanya kita tak nak makan pasal apa di belakang tu, peti ais dia, minyak tu dicampur-campur, itu je. Tetapi kalau kita ada program macam sini, buat program kan, okey, dia panggil Cina yang memasaknya, pakar masak, tapi semua alat dia punya. Okeylah, makanlah. Cina Islam tu? Cina Islam is okey lah. Cina Islam tak ada khilaf. Kalau Kak bermasalah makan tan Cina Islam, jemput saya makan. Tak, macam banyak kedai dia pork free. Dia tak boleh tulis halal sebab dia jual Arab. Tapi dia memang tak jual babi apa semua. Dia tulis pork free. Pork That's mean halal. Dia tak boleh. Katanya sebab dia tak dapat halal sertifikat sebab dia jual Arab. Memang ada reason lah kan. Sebab dia tak halal. Tak boleh. Pasal masalah arak pula masalah. Kerana larangan Rasulullah di dalam majlis yang ada arak. Kalau semua kebanyakan kedai Ustaz, itu bukan makan, itu beli. hotel Itulah kita hadapi masalah macam hotel-hotel kan. dekat aeroplane, dekat tu kita menghadapi masalah. Kalau macam kat aeroplane dah tak ada pilihan. Kalau boleh keluar nak beli kejap, terjun lah kan. terbang. Ada orang terbang.
Kita memahami dalam hukum tu yang mana yang sedaya upaya tak payah belilah kan. Yang mana macam kita tahu macam K4 sendiri, apa yang besar-besar syarikat termasuk 7-Eleven, ada benda-benda yang tu. Jadi kita kadang-kadang tak ada tempat, tak ada pilihan kan. Kalau ada kedai satu Malaysia, okey kan. So far saya tahu tak ada. Cuma dia jual rokok lah pula. Ada juga offer untuk koperasi kan. Tapi masalah rokok tu wallahualam. Memang kita tak nak jual lah kalau apa pun. Okey. Jadi boleh. Asal hukum halal. Ya, tapi bila dah masuk unsur haram, itu yang kita takut syubhah. Ya. Kadang-kadang keling jual cendol itu kan. Kita tak tahu ngak mamak kan. Mamak sungguh keling Hindu kan. Tapi dah tahu tak minum pasal kita tak suka. Maksudnya tak mau keluarkan duit tu mengalir kepada dia. Tu je puncanya. Halal lah. Endun. Sekarang kan banyak dia gunakan endun tengah. Yang mak ngah pak itu semua makan kat situ. Tu orang Melayu. La ilaha illallah. Kita bicara okey orang Melayu, tapi aliran duit tu kepada Cina. Kalau RNR sekarang semua ya. Kadang-kadang budak kami tak perasan juga, tapi bila tengok nama tu Malinggam apa semua tu, kita katakan jangan pergi melainkan kedai Islamnya. Pertama kita tak nak alir Pau Ahmad. Pau Ahmad tu lah Pau Cina. Dia gunakan nama Ahmad driver dia. Hukum zahir okey lah. Tapi saya semenjak dah tahu Cina punya malas kan. Walaupun nama Ahmad. Tanjung Malim dia. Dia punya ni. Pasal orang tak tahu. Sebab dulu lalu buat situ Ustaz. Kan dulu memang lalu buat situ jalan tak ada highway. Tak lalu. Ya. Tapi yang tu Pau Ahmad. Tanjung Malim Pau Ahmad. Yalah, bila dah Jakimnya halal tu habis. Tak boleh nak buat apa. Tapi orang bukan Islam yang jual. Tak, hukum memang halal. Itu kita kata. Tapi kita cuba nak mengelakkan sedaya upaya kan. Kata Cina, Hindu kan. Kalau benda tu kalau ikutkan, kalau kita tengok junk food kita ni, baru banyak Cina semua halal. Habis kita makan kan. Tapi asalnya kita cuba sedaya upaya elakkan dari aliran duit kita tu. Di satu sudut lah kan. Nak makan tak menjadi masalah. Kalau suatu benda tu clear, okey, makanlah. Yang fast food chain tu boleh? Itu semua lah. Kan. Hukumnya, asal hukum halal. Cuma orang duk marah Gaza apa semua kan. Kita akuilah benda tu memang tak tapi hukum halal. Boleh dimakan kalau clear kan. Itu je lah. Tapi hukum nak kita tak setuju, itu hukum lain pula. Kalau kita tahu, misalan kita tahu betul pengaliran itu menyokong kepada Yahudi misalan kan, itu elakkanlah. Jangan. Kalau kita beli misalan okey, hatta kita tengok macam mana Asia tu kan, siapa punya tu, daripada duit mana tu, semua orang akan tahu kan. Tapi sudah menjadi keperluan kan, murah kan, betul tak? Asia daripada duit judi je, tapi dimanfaatkan. Subhanallah ya. Bila kita study, seharusnya orang Islam begitu. Daripada duit zakat yang boleh dianukan, boleh mengalahkan semua benda ni, dia yang terpelupur. Tapi dipelupur oleh orang Hindu tu kan? Okey, baik. Jadi kita masuk dalam bab ini. Mana tadi? Dah jauh dah pergi jalan. Pasal wanita diperbodohkan, dikatakan begitu. Tak kala cahaya Islam datang, maka gambaran ini langsung berubah keseluruhannya. Kedudukan wanita yang mula hina dapat terangkat, dan dia boleh mendapat jaminan keamanan bagi hidupnya dari ketakutan dan kematian yang setiap saat dapat mengancamnya. Bahkan Islam mengumumkan kepada semua manusia bahawa penciptaan mereka berasal dari satu sumber dan satu jiwa. Ya, dengan arti kata lain,
kejadian wanita adalah dari sumber yang satu. Betul ke? Research yang dibuat dulu, siapakah Datuk Muhaini, Datuk Muhaini ke apa yang itu, yang dikatakan dia terbaca dalam satu artikel dalam Asiawi ke apa ke, apabila saintis membuat research tentang dia ambil keturunan yang hitam-hitam ni, yang macam Afrika, Hindu, DNA, ambil yang orang Rom punya yang putih-putih pula satu, ambil yang sepet-sepet matanya pula, ambil yang Jawa punya kan, hidung kemek ni, gabungkan semua, didapati dari DNA itu kita berpunca daripada satu bapa. Dia tak sebut ibu. Satu bapa, Kak Safaria. Kenapa tak sebut ibu? Pasal apa tu? Adam. Itu Hawa? Asal. Betul firman Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dia takutlah kepada Allah, wahai manusia, takutlah kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada satu jiwa dan daripadanya jadikan pasangan dan membiak, kemudian membiak. Maksudnya bermulanya Adam, lepas tu Hawa dijadikan dari tulang rusuk, lepas tu membiak. Maksudnya itulah bapa yang satu. Kan? Berarti tepatnya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dengan kajian sains. Itu yang dimaksudkan, kita adalah manusia yang bermula daripada satu. Ya. Jadi tak ada bezanya, kita semua tok kita, ya, Adam. Okey. Tok Kak Sabah apa nama? Saya Abdul Rahman, tok saya. Okey. Tak ingat tok. Okey, jadi kita tok kita tok yang satu, ayah kita ayah yang satu, maka tak ada bezanya. Wallahu a'lam bisawab.